Baik, segmen yang dinantikan ramai. Segmen Melayu Islam Beraja. Alhamdulillah pengisian pada hari ini. Generasi muda pewaris kehidupan MIB. Cabaran menghadapi alaf baru. Memperkatakan mengenai perkara ini, Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan bersama dengan sebelah kanan saya, Yang Mulia Dr. Awang Haji Tassim bin Haji Abu Bakar, Pengarah Penolong Kanan Profesor Akademi Pengajian Brunei University Brunei Darussalam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat walafiat. Belum terlambat rasanya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Doktor ya. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri Ma'am Zahir dan Batin kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, khususnya kepada tenaga-tenaga akademik di Akademi Brunei Darussalam, khasnya dan juga Universiti Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Jadi dokter, apa kabar pagi ini, sihat? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah. Kita ini sebenarnya ini Atul berbesar hati ya untuk kembali berkesempatan bersama dengan Yang Mulia Dr. Awang Haji Tassim untuk memperkatakan mengenai dengan tajuk kita ini pada pagi ini, generasi muda pewaris kehidupan MIB. Cabaran menghadapi alaf baru. Ini yang akan kita ketahui, iaitu mungkin doktor dapat menerangkannya tentang konsep-konsep tajuk yang akan kita bawakan pada hari ini, doktor. Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segmen Melayu Islam Beraja ini kita akan dapat membincangkan satu tajuk, iaitu generasi muda pewaris kehidupan Melayu Islam Beraja. Cabaran menghadapi alaf baru. Sebelum lebih jauh kita membincangkan tentang konsep-konsep tajuk ini, lebih baik kita merujuk kepada titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, iaitu pada 1 hari bulan Januari 1984. Di mana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan bertitah. Di antaranya dalam kandungan titah tersebut ialah negara Brunei Darussalam adalah dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah dengan berasaskan keadilan, keamanan, kebebasan dan dengan petunjuk serta keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan melihat kaitan titah ini dengan konsep-konsep tajuk ini. Dan satu perkara yang ingin saya sampaikan ialah, yaitu satu titah lagi berkaitan dengan tajuk ini ialah, yaitu titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Sultan Haji Hasnal Bolkiah pada 17 Desember 2017. Di antara titah baginda ialah, kita orang-orang Brunei, saksiah dan sikap itu calaknya adalah MIB. Ini mustahil untuk dipahami oleh para pelajar sekalian. Mereka adalah pewaris MIB. Mereka adalah pewaris MIB. Anak kandung kepada MIB. Mereka tidak boleh berpaling tadah daripada MIB, walau apapun bidang pendidikan yang mereka pilih atau mereka ambil. Nah, daripada titah berkenaan, dapatlah kita terangkan satu persatu mengenai dengan tajuk yang itu meliputi segala konsep yang ada di dalamnya. Pertama, kita akan melihat dari segi alaf. Alaf adalah daripada perkataan bahasa Arab yang berarti 1000. Alaf baru berarti hitungan masa 1000 tahun. Kalau kita melihat kepada titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, iaitu pada 1 Januari 1984, insya-Allah negara Brunei Darussalam akan kekal untuk selama-lamanya menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja. Nah, di sini kita melihat bahawa dalam konteks menghadapi alaf baru ini, kita akan melihat bahawa alaf baru akan mempaparkan berbagai-bagai corak penghidupan dan bentuk budaya hidup manusia yang menggambarkan harapan dan cabaran pada masa akan datang. Harapan di sini kalau kita melihat konsepnya bahawa masyarakat dunia akan melihat lebih maju lagi
dengan wujudnya teknologi yang semakin canggih pada hari ini. Sementara itu kalau kita melihat kepada konsep cabaran ialah ia membawa maksud kita akan melalui berbagai-bagai rintangan dan melalui pelbagai gejala yang boleh menggugat keimanan kita dan juga nilai-nilai budaya bangsa kita, khususnya kalau kita melihat dalam konteks negara kita, yaitu negara Brunei Darussalam. Merujuk kepada konsep generasi muda, kita maksudkan di sini ialah golongan pelajar-pelajar dan mahasiswa di pengajian tinggi. Kalau kita lihat mereka ini, insya-Allah akan tamat daripada pengajian tinggi dan akan melibatkan diri mereka dalam dunia pekerjaan pada suatu hari nanti. Nah, mereka ini, sama ada mereka ini berada di bangku sekolah ataupun di pengajian tinggi, insya-Allah mereka akan menjadi pemimpin dan akan menerajui dalam sistem pentadbiran kita, sama ada di sektor swasta, kerajaan. Ini amat jelas nanti kita yang lihat. Jadi dalam konteks ini kita melihat selaku rakyat, saya sendiri dan kita semua sendiri, termasuk generasi muda pada hari ini, akan mendukung, menanai dan mempertahankan falsafah negara kita, yaitu negara Melayu Islam Beraja. Dalam konsep pewaris pula kita melihat bahawa orang ataupun pihak yang akan mewarisi ini bermaksud bahawa generasi pada hari ini yang menjadi rakyat dan penduduk di negara kita akan mendukung dan mempertahankan warisan falsafah Melayu Islam Beraja ini untuk negara kita yang tercinta ini. Nah, dalam konteks ini kita akan melihat dalam kehidupan kita, kita sudah melihat bahawa setiap yang hidup pasti akan mati ataupun meninggal dunia. Maka yang tinggal dalam kehidupan kita adalah manusia itu sendiri yang akan mewarisi ataupun yang akan melihat macam mana keadaan dunia hari ini dalam masa yang akan datang. Justru kerana itulah kita melihat dalam konteks MIB ini secara keseluruhannya, yaitu keseluruhan cara hidup orang-orang Brunei ini meliputi yaitu nilai-nilai kebruneian, yaitu pembangunan kerohanian, yaitu kerohanian manusia tanpa membelakangkan kepada unsur-unsur keislaman. Melihat kepada jati diri kita itu yang meliputi semua aspek budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, teknologi dan seumpamanya yang berlandaskan kepada Melayu Islam Beraja. Nah, di sini kita akan melihat persoalannya ialah sekarang apakah kita sudah bersedia dengan persiapan untuk melangkah menghadapi cabaran di alam baru ini? Nah, harus dilihat sekarang kita berada di tahun 2021. 21 tahun sudah berlalu. Dalam konteks ini kita melihat bahawa setiap yang tua ini akan beralih kepada yang muda. Jadi peralihan ini akan berlaku. Jadi generasi pada hari ini dalam konteks generasi muda yang berdasarkan kita melihat yang tua ini dari segi faktor usia mereka sudah akan ada yang pincin dan seumpamanya, bersara dan seumpamanya itu. Jadi dalam keadaan ini kita melihat faktor usia, faktor kesihatan dan seumpamanya dalam urusan pentadbiran akan diambil alih oleh generasi muda. Betul. Nah, dalam konteks ini kita melihat dalam sistem pentadbiran, sistem kepimpinan kita sama ada di sektor kerajaan ataupun di sektor swasta, ia akan melihat macam mana penerapan nilai-nilai dan penghayatan pengamalan MIB itu, yaitu nilai-nilai kebruneian itu di dalam sistem tersebut, yaitu dalam sistem pentadbiran dan juga dalam sistem kepimpinan di negara kita. Nah, dalam hal ini kita akan melihat sebenarnya di mana ini akan terletak kepada diri kita sendiri dan juga kepada masyarakat yang ada di negara kita. Malahan kalau kita melihat generasi muda ini adalah pewaris kepada kehidupan Melayu Islam Beraja itu sendiri. Dalam melangkah ke era baru ini, yaitu alaf baru ini, kita hendaklah bersedia untuk memastikan survival bangsa kita terutama dalam era globalisasi ini.
yaitu dalam berikan kesan yang amat meluas dalam semua bidang. Seperti yang saya katakan tadi, dalam bidang sosial, politik, kewangan, perdagangan dan seumpamanya, yang kita melihat dalam era alat baru ini persaingan begitu hebat. Ini akan saya bincangkan satu persatu selepas ini. Kita melihat macam mana negara-negara yang lain ingin mencapai matlamat mereka masing-masing. Perkara ini akan saya lihat satu titah ke bawah Hadirin Yang Maha Mulia, yaitu yang pernah dititahkan pada 23 September 2004. Yaitu para pelajar mestilah diasuh untuk memiliki minda yang tajam, biar mereka mampu berfikir untuk puluhan tahun ke hadapan. Nah, ini 2021, kita tak tahu lagi semasa akan datang. Artinya dalam hal ini kita melihat bahawa di antara titah juga gejala-gejala sosial yang melibatkan masyarakat, pelajar boleh merosakkan minda mereka. Dan yang sehat serta bakat-bakat mereka semula jadi pada mereka. Padahal minda dan bakat itu adalah dua aset yang termahal, kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara yang akan saya bincangkan dalam konsep ini. Oh ya, baik, alhamdulillah ya, Tul. Telah pun sama-sama kita ni dengarkan ya sebentar tadi perkongsian bersama dengan Yang Mulia Doktor ya. Jadi perkara yang ingin kita ni ketahui, sebenarnya ada kaedah cabaran ini dan apakah cabaran-cabaran di alat baru ini? Okey, terima kasih ya. Jadi dalam melihat kepada konsep apakah cabaran-cabaran di alam baru, iaitu macam mana kita ni menghadapi alat baru ini, kerana kita tahu bahawa satu alat baru ini yang memakin masa dalam 1000 tahun mendatang. Dalam konteks ini berbagai-bagai cabaran yang akan kita ni hadapi nanti. Nah, kita ni berbalik kepada titah ke bawah Hadirin Yang Maha Mulia pada 23 Februari 1999. Di antaranya dalam titah tersebut baginda bertitah, adalah sukar kita meramal apa yang akan berlaku tahun 2000 dan tahun-tahun yang berikutnya. Tetapi apa jua keadaan, yang penting ialah persaingan dan kesediaan kita menghadapinya. Nah, ini harus kita lihatlah. Artinya generasi hari ini, khususnya kepada generasi muda, harus bersedia menghadapi masa-masa yang akan mendatang ini dalam konteks sosial, budaya, politik, ekonomi dan seumpamanya, yang kita ini mesti berlandaskan kepada Melayu Islam Raja. Di antara cabaran-cabaran di alat baru ini, yang pertama ini di antaranya saja yang saya lihat, yaitu pertama cabaran perkembangan teknologi. Bis kita tahu sudah di tangan bis kita apa yang bis kita pegang. Nah, ini salah satu daripada cabarannya. Yang kedua yaitu cabaran dari segi ekonomi. Yang ketiga cabaran dari segi pendidikan. Ini masa COVID-19 ini berbagai-bagai saluran yang kita terima untuk macam mana memberikan satu pengajaran dan pembelajaran di antara guru dengan muridnya, sama ada di universiti, sekolah, pengajian tinggi dan semuanya, yang itu pentaranya di antara pengajian tinggi ataupun sekolah-sekolah ini dengan keadaannya dalam rumah yang memerlukan teknologi. Dan akhir sekali ialah cabaran dari segi penghakisan nilai-nilai dan budaya. Pertama ingin saya huraikan yaitu mengenai dengan cabaran perkembangan teknologi. Nah, di sini kita melihat kita sudah berada di alat baru ini 21 tahun yang sudah berlalu, atau dipanggil sebagai new millennium ini. Sepatutnya kita melihat setentunya kita akan menampilkan dalam alat baru ini bermacam-macam teknologi sudah kita ni lihat. Teknologinya semakin canggih dan yang semakin meningkat dan diperkenalkan kepada seluruh umat manusia, termasuk di negara kita. Alhamdulillah, kita ini menerima. Pihak kerajaan telah bersedia menerima kemasukan teknologi moden dan mengikut perkembangan semasa dan juga perkembangan dunia. Kalau kita tidak bersedia untuk menerima, mungkin kita akan ketinggalan. Macam mana? 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang dalam bidang kecanggihan teknologi ini. Nah, dalam soal ini, dan ini tinggal saja lagi, kita sebagai rakyat dan penduduk mesti dapat memanfaatkanlah, yaitu kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Alhamdulillah. Sebagai satu contoh, yaitu komputer. Komputer bukan sekadar alat dalam memudahkan kita dalam bidang menulis ataupun dalam hal-hal yang menyenangkan kita
yaitu bercakap dan seumpamanya. Malah komputer mempunyai peranan yang lebih jauh lagi, yaitu dengan adanya konsep pada masa ini kita dipanggil konsep tanpa sempadan, okey, yaitu menerusi komputer. Nah, dalam konteks ini kita melihat konsep tersebut membawa satu konsep, iaitu saluran internet. Ya. Membolehkan saluran ini seluruh rakyat dan penduduk di negara kita ataupun di mana-mana saja dunia ini menggunakannya dan melarainya halaman-halaman web. Jadi dalam konteks ini mereka berkehendakan juga dalam hal ini. Tinggal saja lagi kita harus dapat memanfaatkan dan jangan menyalahgunakannya. Ini sesuailah dengan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, yaitu seperti di antaranya titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 16 Mei 2001. Setiap negara ekonomi dalam rantau Asia Pasifik mesti menghadapi arus perubahan teknologi dengan cara dan tindakan masing-masing. Ini setentunya akan berlaku kerana pembangunan yang pesat mengambil tempat dalam bidang teknologi. Nah, ini adalah di antaranya. Yang kedua, cabaran dari segi ekonomi. Cabaran dari segi ekonomi ini kalau kita melihat terdapatnya kemajuan teknologi yang canggih. Contohnya, ada dalam sistem perdagangan kita melihat pihak kerajaan telah memperkenalkan elektronik dagang. Atau dengan kata lain, e-dagang, e-business, e-commerce, e-trade, e-government, e-information dan seumpamanya yang digunakan dengan berbagai-bagai istilah. Di sini semua ini adalah untuk mencapai matlamatnya, yaitu untuk mempercepatkan urusan perdagangan. Okey, yaitu untuk pertukaran dan seumpamanya. Kerana apa? Tujuannya ialah untuk menjimatkan masa, wang dan tenaga. Nah, dalam konteks ini kita akan melihat yang seperti saya tekankan tadi, cabaran pertama, peranan internet semakin meluas dan hampir semua urusan perdagangan kita pada hari ini menggunakan saluran-saluran ini, yaitu saluran yang punya teknologi yang tinggi ini. Terserah kepada kita untuk membuat pilihan lah, sama ada kita mau ataupun tidak untuk menggunakannya. Yang ketiga, yaitu cabaran dari segi pendidikan. Kalau kita melihat kepada betapa pentingnya internet ini, maka dalam sistem pendidikan diberikan yaitu elektronik pelajaran, yaitu e-pelajaran. Dalam hal ini akan diperkenalkan yaitu dengan menggunakan komputer. Seperti yang kita lihatlah sekarang dalam COVID-19 yang baru-baru ini. Okey, matlamatnya tidak lain dan tidak bukanlah untuk memperkembangkan cara pemikiran dan juga kreativiti para pelajar bersama dengan guru-guru mereka. Itu dengan menggunakan komputer. Melalui e-pelajaran ini juga pelajar tidak hanya akan bergantung kepada guru-gurunya. Dan secara tidak langsung ia akan mengukuhkan dari segi konektifnya, efektifnya dan juga psikomotor yang ada dalam sahsiah para pelajar itu. Dan akhirnya kita akan melihat perubahan ini mestilah melihat kepada perubahan yang positif yang membawa kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara kita, insya-Allah. Sebagai contoh juga, kalau kita melihat dalam cabaran dalam segi pendidikan itu ialah bagaimana kita akan menyesuaikan dalam pengajian, pembelajaran dan pengajaran ini, yaitu melalui perkembangan teknologi itu. Umpamanya satu, penggunaan webinar Microsoft 365, kemudian Canvas, Zoom dan seumpamanya. Itu adalah di antaranya. Dan akhir sekali kita melihat cabaran dari segi penghakisan nilai-nilai dan budaya. Dalam konteks ini kita melihat dalam alat baru ini, dalam era globalisasi ini, banyak pengaruh-pengaruh yang kita lihat daripada luar umpamanya yang boleh diterima dalam masyarakat kita, khususnya di Markas Budaya Darussalam ini. Hal ini kebanyakannya kalau kita lihat dari segi seni budaya dan umpamanya sangat menarik dan diminati oleh masyarakat kita, terutamanya generasi muda kita ini. Mereka lebih cenderung memilih ataupun mengikut hasil-hasil seni budaya orang asing, budaya luar. Namun kita harus memilihlah tentang budaya ini, apakah ia ada kesesuaian dalam konteks negara kita ini, yaitu sebagai negara yang berfalsafahkan Melayu Islam Beraja ini, supaya kita tidak akan tersasar daripada ajaran-ajaran agama Islam. Umpamanya, yaitu satu mengikuti perkembangan dalam yaitu internet seperti Facebook, kita tahu tu kan, kemudian Twitter, Instagram dan blog.
Kalau kita ini salah menggunakan, mungkin kita akan timbul satu perkara yang tidak baik, berunsurkan negatif, terutama sekali kadang-kadang mencemooh, memfitnah dan semua. Jangan kita nilaikan terikut-ikut dan seumpamanya. Itulah di antaranya cabaran-cabarannya. Banyak sekali sebenarnya ya cabaran-cabaran di alaf baru ini yang perlu sama-sama kita ni jaga dan pandai memilih lah ya istilahnya di sana. Betul? Dan juga lebih dalam masa 3 minit ini mungkin Doktor boleh menjelaskan rumusan topik yang kita bawakan pada hari ini, generasi muda pewaris kehidupan MIB, cabaran menghadapi alaf baru. Jadi silakan. Terima kasih. Ya. Jadi dalam hal ini kita melihat juga iaitu satu cabarannya ialah kita ni harus membuat persediaan, iaitu persediaan pembangunan kerohanian kita. Artinya dengan sehari dan masa akan datang harus bersedia dengan nilai-nilai kerohanian dengan mengikut ajaran-ajaran keislaman. Yang kedua, kita harus melihat kepada jati diri kita. Ini penting nih. Macam mana kita ni mengekalkan jati diri kita sebagai orang muda, sama ada kita berada dalam negeri ataupun di luar negeri. Kita akan menunjukkan bahawa inilah dia masyarakat Brunei yang mempunyai falsafahnya sendiri, iaitu Melayu Islam Beraja. Kemudian harus kita bersiap sedia, iaitu dalam sistem pendidikan kita. Kita ini harus bersedia dengan kemahiran-kemahiran ilmu teknologi yang tinggi hari ini. Kita dah tahu menjangkakan apa yang berlaku 20 tahun akan datang. Kita harus bersedia dengan kemahiran-kemahiran ini. Kita harus bersedia dengan sikap dan nilai-nilai orang-orang Brunei ini, mempunyai sikap kerohanian dan seumpamanya. Dalam konteks ini harus kita bersedia menghadapi alaf baru ini, iaitu memelihara dan mempertahankan nilai-nilai orang-orang Brunei yang bersandarkan kepada falsafah Melayu Islam Beraja. Kita harus memelihara ketaatan setiaan kita kepada raja kita ataupun sultan kita. Kita harus mematuhi ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian kita harus memelihara dan mendaulatkan bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam. Akhirnya kita akan melihat, itu sebagai rumusan saya, dalam era alaf baru ini, kita orang Brunei masih lagi mengikut arus dalam kehidupan alaf baru ini, dan dalam masa yang sama kita akan memiliki nilai-nilai kebruneian ini, yaitu masih lagi kita kekalkan walaupun beberapa tahun akan datang. Satu, orang Brunei mempunyai sifat pemalu. Kemudian mempunyai sifat berawar galan. Kemudian hormat menghormati, dan yang penting tidak camah mata. Ini selalu berlaku, kadang-kadang akan lihat kenapa. Ini konsep ini telah lama diperkenalkan oleh Datuk Ninik Ketani, iaitu sikap tidak camah mata. Dan akhir sekali Ketani mesti mempunyai nilai, iaitu bekerjasama atau bertoleransi di antara satu dengan yang lain. Walaupun dalam keadaan Ketani hidup berbagai bangsa di negara Ketani. Jadi dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya ialah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan untuk rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam yang Ketani cintai dalam menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang di alaf baru ini. Alhamdulillah. Jelas sekali penerangan daripada Yang Mulia ya Dr. Awang Haji Tassim bin Haji Abu Bakar, Pengarah Penolong Kanan Profesor Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam ya. Saya suka tadi perkongsian doktor, kita ni harus menyediakan utap, benteng diri untuk kita ni mendepani alaf baru ini nanti apa saja cabaran-cabarannya ya. Jadi mudah-mudahan pemuda kita ni akan bersedia ya dengan ilmu dan juga agama dan sebagainya insya-Allah ya. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Haji Tassim. Insya-Allah jika ada kesempatan doktor, kita akan bersama lagi dalam waktu dalam kesempatan yang pastinya dengan tajuk yang lain pula insya-Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.